Sebelum ini, admin telah merungkaikan jalan yang keras di Malaysia seperti Jalan ke Genting Highland dan Rawang Bypass. Namun, terdapat banyak lagi jalan yang seram dan berpuaka di Malaysia yang anda perlu tahu agar lebih bersedia. Di sini terdapat 5 jalan paling keras di Malaysia bahagian 2. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Jalan Bukit Tujuh. Laluan Bukit Tujuh berdekatan dengan Pekan Merapuh Kuala Lipis Pahang sekitar tahun 90-an telah menjadi laluan utama bagi mereka yang ingin ke Kelantan melalui Jalan Gua Musang. Laluannya berbukit dengan jarak tidak sampai 20 km. Sepanjang laluan tiada lampu jalan, tiada kemudahan asas, hanya dikelilingi hutan tebal. Di kawasan berbukit ini terdapat pelbagai kisah seram dan telah mencatatkan banyak kemalangan maut. Jalan ini dipanggil Bukit Tujuh disebabkan kawasan tersebut terdapat 7 buah bukit yang perlu dilalui sebelum tiba di kawasan yang lebih tenang. Disebabkan bentuk jalan di sini yang berbukit dan sangat curam, penglihatan oleh pemandu juga adalah sangat terhad dan mudah berlaku kemalangan. Antara kisah seram yang sering berlaku di sini adalah penampakan seperti satu pintu gerbang besar di tengah jalan sewaktu tengah malam. Menurut komen pada video misteri Bukit Tujuh di YouTube, beberapa individu pernah mengalami peristiwa ini. Selain itu, menurut perkongsian kisah benar dari YouTube Ikmal Hanif, terdapat kisah seorang pemandu van pos laju bernama Pak Mat yang pernah melalui Jalan Bukit Tujuh pada waktu malam dari Kuala Lipis ke Kelantan untuk penghantaran barang. Perjalanan dimulakan pada pukul 9 malam. Setibanya di kawasan Bukit Tujuh, vannya menjadi terlalu berat seolah-olah syarat muatan walaupun hanya separuh penuh barang yang diisi. Tadi dibawa 80 km per jam. Bila dia naik bukit tu tiba-tiba 80, turun jadi 40 km. Memang slow gila, memang macam mendaki mengerang gila van tu. Pak Mat meneruskan perjalanannya. Tidak lama selepas itu, dia sangat terkejut kerana tiba-tiba vannya diketuk pada penghadang tengah van dari arah belakang. Baru nak naik, tiba-tiba ada bunyi ketukan. Masa dengar ketukan tu, Pak Mat terkejut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab ketukan tu datang daripada partition yang ada kat belakang dia. Pak Mat kemudian memberhentikan van untuk memastikan apa yang berlaku. Namun setelah sampai di kawasan bukit tertinggi, dia ditegur oleh satu suara yang garau berterusan selama perjalanan di kawasan itu. Suara garau tu berbunyi Kah. Dan setiap kereta yang berselisih dengan van Pak Mat pasti akan memberi isyarat lampu tinggi seperti ada sesuatu di van tersebut. Setelah menuruni bukit terakhir, di hadapan van Pak Mat, dia ternampak satu lembaga yang bermuka buruk, berambut kusut masai dengan mata memandang ke bawah. Mesti nak tukar gear kan. Nak tukar gear tu, nak turun bawah, betul-betul depan van dia ada seorang perempuan bermuka sangatlah buruk berdiri depan van dia. Yang berdiri tu adalah Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Mat sangat terkejut sehingga van yang dipandunya terbabas melanggar sebatang pokok di tepi jalan. Dan bila dah tersadar tepi jalan tu, dalam keadaan separa sedar, Pak Mat macam nampak ada satu bayang-bayang putih Pontianak tengah lalu betul-betul sebelah van dia. Itulah antara kisah seram yang terdapat di Jalan Bukit Tujuh. Nombor 4. Jalan Gopeng ke Gua Tempurung.
Kawasan ini sering kali menjadi buah mulut pengguna lebuh raya utara selatan dan laluan ini terkenal sebagai kawasan paling kerap berlaku kemalangan membabitkan kematian yang mengerikan. Pada 6 Januari 1996, berlaku kejadian tanah runtuh di lereng bukit berhampiran RNR Gua Tempurung yang telah mengorbankan seorang pemandu lori ketika melalui lebuh raya. Setelah kejadian tersebut, kawasan RNR yang rosak teruk akibat tanah runtuh itu telah ditutup. Kawasan ini terletak di bahagian kiri lebuh raya menghala ke selatan dan dapat dilihat kesan jambatan lama yang ditinggalkan. Lokasi ini juga pernah berlaku kemalangan pada jam 1 pagi melibatkan ahli politik dan peguam terhormat iaitu Karpal Singh dan pemandunya maut di situ. Kenderaan jenis Toyota Alphard tersebut remuk selepas dipercayai hilang kawalan dan melanggar sebuah lori di laluan ini pada April 2014. Antara kisah mistik di sini adalah terdapat pengguna yang menceritakan bahawa ada sesuatu yang menggoncang keretanya ketika berhenti untuk melelapkan mata di hentian Gua Tempurung ini. Selain itu, terdapat kisah oleh pasangan yang berhenti di RNR Gua Tempurung. Sewaktu di RNR, isterinya keluar dari kenderaan untuk ke pintu belakang bahagian penumpang kerana ingin mengambil sesuatu di dalam beg. Ketika suaminya sedang melihat isteri tunduk mencari barang, dia perasan di belakang isterinya terdapat satu pondok dan di situ juga dia ternampak bayang-bayang hitam seperti duduk bersilang kaki sedang melihatnya. Kepalanya pula bergoyang kiri dan kanan seolah-olah ingin bermain-main dengannya. Dan jarak antara pondok itu dengan mereka hanya beberapa langkah kaki sahaja. Setelah itu, pasangan ini terus bergegas keluar dari RNR tersebut sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kawasan hentian ini juga dikelilingi pokok-pokok besar dan dikatakan sangat menyeramkan terutamanya pada waktu malam. Nombor 3. Jalan Keluang ke Mersing. Perjalanan dari Keluang ke Mersing akan bertemu dengan Pekan Kahang, sempang kiri ke Feldanita, kemudian Pekan Jemaluang dan seterusnya adalah Mersing. Perjalanan yang dikelilingi hutan simpan ini dikatakan keras di mana terdapat kisah dari Facebook Viral Media Johor di mana sebuah keluarga yang dalam perjalanan untuk bercuti di Tanjung Leman telah melalui jalan ini sekitar jam 11 malam pada tahun 2015. Seperti kebiasaannya, jalan ini memang sepi dari kenderaan lalu lalang dan gelap selain banyak selekoh berbahaya dan sempit. Dalam kisahnya, hanya kenderaan keluarga ini yang membelah kesunyian malam di tengah hutan belantara dengan tiada rangkaian telefon. Tiba-tiba dia terlanggar sesuatu dan membuatkan keretanya berpusing dan terbabas ke dalam semak. Dalam kekalutan tersebut, datang lebih kurang 10 orang mengerumuni untuk memberi bantuan dengan menolak keretanya hingga berjaya keluar ke atas jalan. Mereka yang menolong kemudian berlalu pergi meninggalkan keluarga itu. Dia dan keluarga ketakutan langsung tidak membuka cermin atau keluar menyapa orang ramai yang membantunya. Dia asyik berfikir, siapakah yang membantunya tadi? Dan dari mana datangnya mereka? Keesokan hari, dia merasa hairan kerana keretanya langsung tiada kesan kemih atau pecah padahal dia melanggar sesuatu yang besar malam tadi. Menurut YouTube Faizul Zahrin Zakaria, dia menceritakan kisah benar pengalaman seram ketika melalui Jalan Kahang sewaktu perjalanan beliau ke Mersing untuk trip memancing pada Oktober 2019. Dia yang tidak pernah melalui jalan ini telah terserempak dengan Cik Ponti sedang duduk di perhentian bas sempang jalan ke Feldanita. By the time aku dah dekat nak sampai kat bas stand tu, subhanallah, ada perempuan rambut panjang mengembang turun macam ni, tangan dia letak dekat kursi tempat dia duduk tu. Dia tak pandang atas, dia pandang bawah, duduk dekat bas stand. Nombor 2. Lebuh Raya Yomping ke Pagoh.
Bukan semua orang boleh diuji dengan penampakan makhluk gaib, hanya segelintir sahaja yang diberi ujian sebegini. Banyak kisah seram di lebuh raya Yong Ping Pagoh. Antaranya adalah kisah yang dikongsikan dari artikel Facebook Anak-Anak Muar. Terdapat pasangan suami isteri yang melalui jalan ini di mana kereta yang dipandunya terasa berat kerana ditumpang oleh Cik Ponti. Wajahnya putih pucat dan berpakaian merah, duduk di bahagian belakang kereta dengan wajahnya tunduk ke bawah. Terdapat kisah benar dari Kir Khalid pada tahun 1999 yang terlibat dalam kemalangan di lebuh raya Pagoh ini. Ketika dia membuat laporan kemalangan di Balai Polis Pagoh, pegawai yang mengambil laporan terlebih dahulu berkata, kalau dikarak sibuk dengan kereta Volkswagen buruk, di sini terdapat kereta syerit lama encik. Lebuh raya Pagoh ini memang bersetan, lagipun ramai yang kena. Ada yang selamat, ada yang innalillah. Namun ada satu perkara yang menjadi tanda tanya pada beliau adalah suasana semasa kemalangan itu. Sewaktu kesibukan kereta lain berhenti, lori tunda menarik kereta. Dia dapati terdapat ramai budak-budak kecil berkejar-kejaran di kawasan semak dengan semua hanya memakai seluar pendek pada sekitar jam 12 malam. Nombor 1. Lebuh Raya Greek ke Jeli. Lebuh Raya Timur Barat sepanjang 123 km yang menghubungkan Perak dan Kelantan telah dibuka secara rasmi pada 1 Julai 1982. Namun ketika itu, jalan ini hanya boleh dilalui pada waktu siang sahaja dengan diiringi anggota tentera dan orang awam dilarang sama sekali menggunakan jalan ini pada waktu malam. Banyak sejarah telah berlaku sewaktu pembinaan lebuh raya ini. Pada 27 Ogos 1974, 3 orang petugas JKR telah terbunuh semasa bekerja. 116 pahlawan dari unit keselamatan juga telah meninggal dunia. Banyak nyawa yang telah terkorban semasa kerja pembinaan dilaksanakan. Ada juga yang terkorban dalam serangan pengganas komunis pada Ogos 1974. Rentetan dari peristiwa yang berlaku, sebuah tugu peringatan telah dibina oleh JKR untuk mengingati dan mengenang mereka yang telah terkorban semasa membina jalan raya Greek ini. Terdapat kisah seram diceritakan oleh Joe si Penglipur Lara di YouTube, di mana 3 sekawan dalam perjalanan ke Kelantan sekitar tahun 90-an melalui jalan Greek pada waktu malam. Dalam perjalanan tersebut, mereka terserempak dengan kemalangan sebuah kereta. Mereka kemudian keluar dengan niat hendak menolong. Kemudian melihat terdapat pemandu kereta yang sedang mengerang kesakitan dengan keadaan kepala telah terkeluar ke cermin hadapan. Mereka ingin menolong lelaki yang mengerang itu, namun salah seorang dari mereka memanggil dan menunjukkan bahawa ada organ manusia seperti otak di atas jalan. Apa yang pelik adalah bagaimana lelaki tersebut boleh mengerang sedangkan otaknya telah terkeluar dari kepala. Korang tahu apa yang dia nampak? Dia nampak otak. Otak yang dah, yang macam mana cerita, dia pecah lah, yang pecah dah, otak tu dah terkeluar tau. Ada tak yang pelik? Apa yang pelik? Yang peliknya, lelaki tu mengerang, otak terkeluar. Kenapa dia boleh mengerang sedangkan otak dia keluar? Jadi sebenarnya dia tu hidup ke mati. Dalam keadaan panik dan kebingungan, akhirnya mereka mengambil keputusan meninggalkan mangsa dan tempat tersebut. Perjalanan diteruskan dan mereka membuat laporan polis tentang kemalangan itu. Namun apa yang memeranjatkan, esok paginya balai polis call. Balai polis kata laporan yang cik buat tu laporan palsu. Kami dah cek, tak ada pun kemalangan dekat kawasan tu. Bila dengar macam tu, confirm yang dia orang jumpa tadi bukannya orang. Sek baik dia orang tak tolong, pergi angkat masuk dalam kereta, bagi CPR, macam tu. Sek baik.
Itulah antara kisah seram yang terdapat di Jalan Gerik. Sekiranya anda mempunyai kisah-kisah seram tersendiri pada jalan atau lebuh raya yang admin senaraikan tadi, boleh ceritakan pada ruangan komen. Komen dan cerita terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.